Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, semalam telah berakhir. Hari ini hari baru. Besok tak tahu lagi ada ke tidak. Hari ini pun tak tahu. Masa mati manusia itu kita tak tahu, tapi bila dia datang, tak ada siapa yang tahu. Mereka yang dilanda bah tu 2-3 hari sebelum bah tu datang, tak tahu dia akan hilang harta benda dan sebagainya, akan mati. Tak ada tahu. Ada yang tahu. Dia datang tiba-tiba. Semua manusia ni setiap saat sebenarnya apa yang akan berlaku pada dia tak tahu. Hari ini mungkin lebih baik dari semalam ataupun keadaan besok, semua tak tahu. Namun manusia tetap gembira, menyangka besok akan lebih baik hari ini. Keadaan dia lah. Keadaan tak sama. Orang yang dilanda bah di Shah Alam, Kelang, Ulangan, menyangka lah besok hari lebih baik. Apa yang berlaku semalam, ada kenderaan, motor, kereta, rumah, makanan, lepas dilanda bah semua hilang. Satu pelakon Abisius, apa sama dia? Abby. Dia tu tak kahwin lagi tau. 20 tahun. Dia kata duit yang dia dapat dari berlakon, dia mesti letak untuk buat rumah tu. Rumah tu dah hampir siap lah, 10% ni. Abisius tak tahu rumah tu akan hilang. Tahu. Bila bah tu Belanda, hanyut dalam rumah. 200,000 lebih kurang. Dia menyewa rumah kat Kampung Baru ni, sebelum siap rumah tu lah. Bukan dia, semua orang kat situ, kat Ulu Langat dia, semua tak sangka dia akan hilang kereta, dia akan hilang rumah. Dan mereka yang tak dilanda banjir ni tak tahu juga. Tuan-tuan, besok lusa mati, hilang semua. Tak? Bila mati, hilang semua. Itu tak tahu. Tetap lupa. Lupa je. Macam orang dekat yang dilanda bah ni, lupa je. Tiba-tiba hilang semua. Atau ada Malaysia ni ditimpa gempa bumi atau taufan, semua hilang. Bangunan tinggi hilang, rel kereta api yang tu hilang.
Cuba tuan fikir baik-baik. Untuk apa tuan mencintai dunia ni? Yang bila masa boleh hilang. Untuk apa tuan mencintai kereta, rumah, motor baru? Macam Rashidi dia pakai motor lama dia sebab kurang minyak dia. Motor baru banyak minyak. Dia beli motor tu sebab dia motor baru. Last tak ada guna ya, duduk simpan pakai motor lama. See? Dia boleh guna ke motor baru dia? Belum hilang lagi. Rosak Allah buat. Tak boleh guna. Maknanya dia nak beli motor baru sebab nak guna. Allah tak bagi guna. Last dia pakai motor lama, motor abang dia. Dia ambil je secara paksa. Abang dia tak nak bagi. Abang dia pun cinta dunia ya. Dia tak nak bagi macam tu. Rashid dia ambil. Siapa lagi nak bagi kalau bukan dia? Minta engkau bagi ke tidak, aku ambil. Aku tak ada motor. Itulah Rashidi minta. Tapi minta kau bagi atau tidak, ambil. Macam tu lah. Bukan proper minta punya. Kau faham tak? Dah dapat motor baru pun, motor tu dah tak pulang dekat abang dia. Dia kata dia nak pulang. Dulu dia cakap kat saya. Sampai sekarang tak pulang. Bila dia tanya apa engkau ada, motor Kapcai, itu pun orang punya, dia cakap. Kalau dia tahu itu orang punya, kenapa dia tak pulang? Sebab cinta. Cinta kat motor Kapcai dia. Dia ada satu motor lagi, rosak. Allah buat rosak. Belum bah lagi lah datang. Atau orang curi. Macam-macam keadaan boleh berlaku. Dunia ni boleh hilang kat kita. Yang pasti bila kita mati, semua hilang. Dia tak boleh buat apa lah. Yang orang dilanda bah tu, dia mungkin hilang kereta lah, nyawa tak hilang lagi. Sebahagian ada mati juga. Jadi macam orang macam Sufyan ni, dia tak tahu dunia ni sebenarnya intangible, kita kata. Intangible. I mean, tak pasti dia akan ada sama kita. Walau kita hidup pun. Belum mati. Macam orang yang dilanda bah di Shah Alam tu. Barang-barang dunia dia dah tak bersama dia, belum mati. So apa saja benda dunia ni yang kamu cintai sangat ni, sebenarnya intangible. Maknanya tak ada kepastian dia sama kamu. Namun kamu tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Dengan apa? Sepenuh hati dan jiwa. Cuba fikir baik. Tengah bayan ni, ingatlah. Bayan ni betapa bodohnya manusia. Mencintai benda yang takkan bersama dia. Pada bila-bila masa lah. Belum mati dia. Mati belum mati pun. Bila boleh hilang. Namun tetap mencintainya. Yang Allah mahu kita bukan hari ini benda saya lebih baik dari semalam. Dunia saya lebih baik dari semalam. Besok lebih baik pada hari ini. Atau duit saya. Yang Allah suruh kita cintai. Ialah amal-amal yang Allah cintai. Sebab amal-amal yang Allah cintai ini bersama kita. Amal-amal yang buruk pun bersama kita juga. Dia tak hilang. Bah datang tak hilang. Taufan datang tak hilang. Apa lagi datang? Kita bercerai dengan bini kita tak hilang. Kita sakit dia tak hilang. Dia bersama kita di dalam buku catatan kita. Yang akan diberi kepada kita. Harta mana rumah yang abuse tu belum mati ni. Dia nak bagi tahu Allah, aku ada rumah di dunia tu.
aku ada duit banyak. Tak ada. Mati semua benda hilang. Belum mati lagi datang benda hilang. Datang gempa bumi, benda hilang. Ya tak? Rosak, benda hilang. Betul tak, Azri? Jadi bila benda hilang, kita sedih. Ya tak? Bila kita dapat benda, suka. Suka duka kita berasas kepada benda. Tak ada berasas kepada amal. Sedangkan benda tu bila-bila masa boleh hilang. Allah suruh kita jangan mencintai benda. Faham tak? Mencintai siapa? Allah suruh kita mencintai dia. Dan mencintai orang-orang yang dia cintai. Dan mencintai amal-amal yang dicintai olehnya. Itulah yang berfaedah untuk kita. Bila kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita akan disayangi oleh Allah. Bila kita tak suka dengan orang yang dicintai oleh Allah, Allah tak suka kita. Bila kita bermusuh atau melakukan keburukan pada orang yang Allah cintai, Allah kata, aku isytiharkan dia juga musuh aku. Sebab itu kita doa pada Allah, ya Allah, beri aku taufik mencintaimu, mencintai mereka-mereka yang kau cintai. Saya ni termasuk dalam orang yang dicintai oleh Allah. Kamu tak percaya, tak apalah, tapi saya nak bagi tahu. Kalau kau nak cuba test, pukul saya. Cubalah, kan? Pukul saya, fitnah saya, cakap buruk tentang saya. Cuba tengok apa kau dapat. Kalau kamu tambah bagus, saya tambah buruk, itu betul lah. Kalau kamu tambah buruk, saya tambah bagus, itu kamu tak betul. Orang yang caci saya, yang selama ni fitnah saya, kebanyakan orang dari Jemaah Tabligh. Sebab saya pernah bersama dia. Saya dulu ketua dia, salah seorang ketua dia yang bukan ketua je, tersohor punya, yang banyak bayan dekat dia, banyak usaha atas dia supaya jadi buat usaha tabligh dengan betul. Mereka itulah yang banyak mencaci saya, buat buruk kat saya. Cuba tengok awak punya keadaan. Awak punya amal tambah baik ke? Kalau dunia tambah baik tu tak heran. Apa berlaku bila Allah isytihar musuh? Benda pun tak baik, amal tak baik, dunia tak baik, akhirat tak baik. Kata Allah, mereka yang membenci kamu ya Muhammad, apa saja dia nak, dia tak akan dapat di dunia ni, di akhirat. Itu kalau Allah bercakap tu, inna a'taina kal kausar. Kau tengok je yang mencaci Nabi tu, yang buat apa tu, lukisan kartun Nabi tu, dah matilah dekat Perancis. Jadi bodyguard, kereta dia terbakar, padam apa pun tak boleh, banyak minyak pun tak boleh, air pun tak boleh, terbakar. Dia bukan terus mati, mengerang dalam tu. Yang menulis kartun tu, Allah kata mereka ni, apa saja mereka nak kat dunia ni, di akhirat dapat. Saya ni orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Saya ikut apa Nabi buat, usaha Nabi. Kalau Nabi dicintai, takkan saya tak. Lebih-lebih lagi di keadaan, di saat sekarang kan, tak ada orang, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Saya yang bukan Nabi, bukan Rasul, bangun
Dengan tak ada wahyu kat saya. Nabi-Nabi ada wahyu, redah aja. Dan Allah kerana sayang pimpin saya. Kemudian dia baru bagi ilham kat saya. Sebelum tak ada. Sebelum dia pilih saya tu, saya tak ada ilham, saya beredah aja. Fikir redah. Orang lain tak ada nak buat. Tentu dia sayang kat saya. Kalau saya ni Nabi, diberi wahyu, lepas tu tak ikut, marah dia. Ini bukan. Lepas tu Quran dia yang tak pernah orang faham selama ni, ditafsirkan dia dengan izin dia. Pimpin saya. Saya tak boleh cakap ni dulu, tak siap lagi. Sekarang dah siap. Tafsir hadis saya. Ajar orang dan tulis macam mana nak buat usaha Nabi ni. Boleh dapat dekat internet. Buat kerja Nabi ni hari-hari. Banyak perkara yang Nabi-Nabi dulu pun tak buat. Tafsir kitab Allah tak ada, Nabi-Nabi dulu buat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kalau tuan tak percaya lagi saya kekasih Allah, cubalah. Dan lihatlah orang yang telah mencaci saya, keadaan hidup dia. Saya dah bagi tahu banyak yang tempat yang kena banjir baru ni, orang yang mencaci saya duduk kat sana. Tuan-tuan kenal pasti siapa dia. Dia ni di kalangan orang buat usaha jemaah tabligh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, yang kekal sama kita ialah amal. Bukan harta. Tengoklah yang bah tu, orang tu tak cinta ke kereta dia tu, yang kat Shah Alam Ulangat tu, dia cinta tak kat kereta dia, motor dia, rumah dia, cinta tak? Macam kamu je lah. Tapi apa jadi? Apa jadi sekarang? Dalam sekelip mata lah, hampir lah, naik air je, semua dah rosak. Naik air je, semua rosak. Betul tak? Sufian, kau sekarang cinta apa kau? Apa yang kau cinta sekarang? Dia tak ada nak dicinta sebab rumah buruk. Kereta tak dicinta sebab kereta buruk. Cuba kereta lawa. Ada kereta baru bini ni. Tu bini dia. Apa hal dia nak cinta? Orang ni cinta bila rumah dia bagus. Cinta jugalah, tapi yang paling sedih, yang kena bah ni, yang rumah dia lawa-lawa. Cinta bumbung je lah baru. Jadi cinta tu sebab dia nampak lawa. Saya tanya Yazid, rumah saya ni pada pandangan kamu macam mana? Sederhana, dia kata. Saya kata kalau awak cakap rumah saya ni sederhana, maknanya awak rumah-rumah orang lain tu memang terlalu miskin lah. Rumah orang yang dekat Taman Greenwood ni, yang rumah teres ni kan, bandingkan dengan rumah saya. Rumah saya mesin basuh kain 2, mesin kering kain 1, mesin basuh pinggan 1, bathtub 1, fridge 1 besar ya. Kemudian aircon ada 5-6. Dia cakap sederhana. Dia cakap TV 2, cushion, kapet 5-6. Dia kata sederhana. Kan bodoh dia tu kan. Bodoh tak? Bodoh tak? Kenapa kau cakap sederhana? Saya bandingkan rumah besar.
bandingkan dengan rumah besar. Tengok Siti Nurhaliza. Itu rumah berapa orang ada kat dunia ni, dekat Malaysia ni. Rumah macam Siti Nurhaliza tu. Itu maknanya dia ni cinta dunia. Rumah saya tu lebih daripada sederhana. Bukan sederhana punya, lebih dari sederhana. Rumah yang besar, rumah orang gila. Yang tak perlu ada rumah macam tu. Sampai 10 bilik. Macam rumah siapa kau bayangkan ni? Besar-besar. Rumah besar-besar dia banding dengan saya punya rumah. Itu bukan rumah banyak orang. Rumah biasa ni orang biasa punya. Semua orang boleh dapat. Iaitu rumah di mana satu fridge ada, satu washing machine ada. Bathtub semua ni tak ada. Basuh pinggan ni memang tak ada. Kalau rumah ada macam itu, namanya rumah tu lebih daripada biasa. Kenapa Yazid fikir rumah besar? Kerana dia ni orang dunia. Dia rumah pun tak ada. Duduk rumah bini. Itu pun dah hilang dah sebab dah cerai. Sekarang duduk dekat sini tak ada rumah. Betul tak? Hello. Kita hari ini mencintai dunia lebih dari segala-galanya. Amal kita tak cinta. Jadi Allah bagi tahu kita supaya mencintai Allah, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Orang macam saya, Yazid suka saya pun tidak. Ya, Rashidi suka saya pun tidak. Pendi suka saya pun tidak. Yang cinta saya di kalangan kamu seorang aja, Samad. Itu pun baru ni, dulu tak. Dulu suka pun tidak. Lepas tu dia suka. Lepas tu naik sayang. Lepas tu cinta. Halim Melaka tak kenal saya, tiba-tiba je terus cinta. Kamu suka pun tidak. Jadi dia tidak suka kepada orang yang dicintai oleh Allah. Saya namanya berdosa. Namanya berdosa. Berdosa. Kamu tahu tak itu berdosa? Tak suka tu berdosa. Mencaci dia lagilah. Menjadi musuh Allah. Jadi bila musuh Allah ni, apa saja dia nak. Sama ada dia nak apa pun kat dunia ni, tak dapat. Di akhirat ni tak dapat lah. Jadi tentulah orang yang memusuhi kekasih Allah ni macam orang yang tulis kartun Nabi. Tengoklah, dia orang kafir, patut dia dapat dunia ni. Orang kafir ni tak ada dibagi oleh Allah ni, baru dapat dah. Tapi bila kau memusuhi Nabi, kena. Ini satu maksiat sudah jauh dari tahap yang Allah boleh terima. Intolerable bahasa putih, yang tak dapat diterima. Itu orang yang menulis kartun dekat France kan, dah mati dah. Mereka tu benci Nabi. Cubalah lagi sesiapa yang nak nasib dia kat dunia ni, apa pun tak dapat. Orang yang membenci saya tu boleh teruskan lagi. Tentu waktu bah ni rumah dia dapat. Kalau yang tak dapat, yang duduk kat Gombak ni je. Sebab rahmat saya, rahmat yang mulia dia tak kena kat dia. Dia duduk kat sini juga, tapi dia punya keinginan apa pun tak dapat. Dia nak kaya tak dapat, dia nak dunia ni pun tak dapat. Dia apa pun tak dapat. Tu seksa tak tu? Seksa. Tak dapat. Dalam surah Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Tapi Nabi SAW, Allah bagi tahu, Allah bagi dia abundance. Abundance apa bahasa Melayu? Melimpah ruah. Abundance, melimpah ruah. Apa saja di dunia dan di akhirat diberi pada dia.
yang baik-baik. Macam kepada saya lah. Kamu ingat, saya belum lagi ni akan beri. Sekarang tu patutnya rumah saya tu orang macam saya lah, selalunya lah buat ajaran sesat ke apa kan, ataupun buat benda tak betul kan. Allah bagi semua kat saya. Bukanlah nak apa, tapi buat kerja yang betul. Bukan saja benda yang saya nak, amal yang saya nak, abundance. Allah buat saya boleh tafsir Quran yang betul, hadis yang betul. Berapa banyak kebaikan, sikit je. Kebaikan tu sikit ke yang Allah bagi kat saya tu? Abundance tu. Allah tinggikan manusia ni dengan Quran tau. Allah hinakan dia juga dengan Quran. Bila Quran ni dengan izin Allah, Allah bagi saya untuk tafsir, Allah bagi saya abundance. Abundance tu akan terus datang. Yazid kata sederhana aja rumah saya. Saya ada kerja keras kan nak dapat tu. Orang lain yang dapat tu dia kerja keras. Saya ni abundance, kerja keras tak ada. Kerja keras apa saya? Hey! Apa? Tak, saya kerja keras agama je. Betul tak? Dari dulu lagi. Takkan boleh rumah macam tu? Oi, boleh ke? Rumah macam saya tu, orang kerja keras daripada saya pun tak dapat rumah. Kerja keras berjam-jam, saya tak ada. Itu yang heran tu. Kalau orang buat ajaran sesat tu, dia memang dapat rumah besar, tapi tenang tak dapat. Katalah dapat rumah besar macam Ayah Pin, bini banyak, tapi tenang tak ada dia tu. Lepas tu dapat laknat, seksa, diroboh, dihalau. Saya, dia orang kata nanti Dr. Naswar tak salah. Cubalah dia orang tengok Quran situ. Kalau saya buat betul, tak ada orang boleh pegang saya pun tak boleh, tahu tak? Nak, kalau dia buat dosa, buat buruk kat saya, Allah balas kat dia. Kalau saya ni kekasih Allah betul, Allah balas. Tak payah saya balas. Saya tak payah buat apa-apa. Saya duduk diam. Allah akan balas dia. Cubalah tengok satu-satu orang yang mencaci saya tu. Cuba buat detail tengok. Tengok kat Zahari. Cikgu Aspani. Cuba tengok. Allah SWT takkan beri mereka apa saja yang mereka nak kat dunia ni, dan tentulah tak kat akhirat. Dan mencintai amal-amal yang dicintai oleh Allah. Dia mencintai Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai amal-amal yang dicintai oleh Allah. Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Itu mau tanya. Tahu tak? Sebelum ni kau tahu tak? Bila kau tahu tu? Sekarang ni orang Islam tak tahu amal yang paling dicintai oleh Allah. Dia orang kata selalunya semayang. Semayanglah selalu. Dulu kau ingat amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Kau dulu tak beramal ya? Jadi memang tak tahulah. Engkau semayang. Engkau dulu. Oi, sebelum jumpa aku. Semayang. Engkau? Semayang. Semayang. Engkau? Semayang. Itu semua salah. Diberitahu oleh orang yang tak ada hidayah. Amal yang paling Allah suka ialah amal yang bercakap perkataan yang Allah suka. Apa dia? Mengajak manusia kepada Allah. Waman ahsanu qaulam
mimman da'a ilallah. Saya jarang quote Quran ni. Perkataan siapa lebih baik? Lebih baik mana lebih dia suka lah kan, dari perkataan mengajak manusia kepada Allah. Orang ni tak ada Allah suka sebab nama dia Ahmad, tak ada. Allah suka dia sebab dia orang Melayu, tak ada. Allah suka amal dia, dan amal tu ikhlas lah, hati dan amal yang Allah lihat. Jadi Allah bagi tahu amal tu yang paling Allah suka, mengajak manusia kepada Allah. Kenapa? Allah suka dengan perkataan tu. Perkataan apa yang disebut mengajak manusia kepada Allah tu? Perkataan kalimah yang mulia, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perkataan yang paling Allah suka. Kenapa? Itu adalah asas agama ni. Bila ditanya Nabi apa asas agama ni, sahabat pun lupa tanya. Abu Osman lupa tanya. Dia pun pening kepala. Lupa tanya, Nabi dah mati dah. Siapa nak bagi tahu aku? Sampai dia pun dah tak, dia dah sibuk mikir benda tu. Omar bagi salam kat dia pun dia tak jawab. Dia sibuk mikir. Jadi Omar mengadu kat Abu Bakar. Abu Bakar kata tu dia ada benda dia fikir. Mari kita dua-dua jumpa dia. Osman, kawan sahabat kamu Omar bagi salam, kamu diam, tak ada jawab. Dia kata, saya tak dengar. Oh, kau mesti ada benda kau fikir. Apa benda? Aku lupa tanya. Benda pun sangat penting ni. Dia sampai perkara itu sangat risau dia. Dia tak tahu benda sangat penting tu, asas agama ni. Kata Abu Bakar, aku dah tanya dah. Dia jawab, gembira dia. Sangat gembira Osman. Dia jawab Abu Bakar, Nabi jawab kat dia, asas agama ialah kalimah yang aku tawarkan pada pamanku Abu Talib, dia tolak. Kalimah itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan bercakap kalimah ni, dan bukan bercakap kalimah, mengajak manusia mengucapkan kalimah ni, perkataan tu sangat disukai oleh Allah. Jadi kerja, amal, perintah Allah yang paling Allah suka ialah amal mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengingatkan manusia akan kalimah la ilaha illallah, dan mengajak manusia mengucap ni kepada kerja yang paling Allah suka, kepada perintah Allah yang Allah suka selepas mengucap. Jadi amal yang paling Allah suka ialah gas, jauhlah yang Anzalah tak nak buat. Kan? Dulu dia buat pukul 10.30, hari-hari dia buat. Sekarang dia dah tak mau. Dia nak duit. Dia dulu budak kan, tak tahu apa. Kita bagi tahu dia ikutlah, tapi lama-lama dia dah jadi pandai. Dia kata betul lah Mesap ni cakap yang paling bagus gas, tapi dunia nak juga. Jadi dia nak dunia. Bila dia dah nak dunia, dia tak mau. Kita bila nak dunia, tak adalah nak buat perintah Allah yang paling Allah suka. Jadi perintah yang paling Allah suka, yang Allah cintai, yang kita doa, ya Allah berilah aku taufik untuk amal yang kau cintai. Amal yang Allah cintai ialah amal yang Allah beri pada semua nabi-nabi, untuk buat jauhlah gas, jumpa manusia ke lorong-lorong, di jalan-jalan, ajak setiap manusia, lelaki perempuan, untuk pertama mengucapkan kalimah. Yang kedua, selepas mengucap kalimah, buat kerja, mengajak yang belum mengucap kalimah mengucap kalimah, mengingatkan orang yang dah mengucap kalimah tentang maksud kalimah, dan ajak dia buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Inilah kerja paling Allah sukai, cintai. Kalau kita tak buat itu, maknanya doa, bagilah aku amal-amal yang kau cintai. Tak adalah, kan? Yang kedua, baru semayang. Semayang tu tak dicintai oleh Allah. Semayang kita buat tu, kalau yang nombor satu tu tak buat. Kalau nombor satu tu tak buat, semayang tu takkan dicintai kalau dibuat. Kalau dibuat pun tak dicintai, sebab dia tidak akan jadi semayang yang
Betul. Sebab iman tak betul. Nak dapat iman ni, kena perintah pertama kena buat. Kalau tidak memang tak boleh buat. Hari ni umat Islam tinggalkan perintah ni macam tak ada masalah. Tinggalkan kerja gas ni dan jaulah ni, ajak orang kepada Allah ni macam amalan tak ada masalah. Dia sebenarnya masalah besar. Orang Islam hari ni yang mengucap kalimah yang tak buat gas ni, hari-hari cuti mati aja ni, yang saya cakap ni, dia menghadapi masalah besar di dunia, masalah besar di akhirat. Dia kata tak ada masalah, tak apa. Macam Sufyan kan. Sufyan Malik ni walaupun dia diperkenalkan kerja ni, dari dulu lagi dia anggap macam tak ada masalah. Dia pergi gas 10 minit pun boleh, 2 minit pun boleh, setengah jam pun boleh, tak buat pun boleh. Macam sekarang lah, dia tak sembahyang berjemaah dengan saya, tak apa, boleh. Jenis orang macam ni. Itu yang dah diperkenal. Yang tak diperkenal tu memang tak buat lah. Kenapa Sufyan tak menganggap benda ni besar? Sebab dia tak dengar cakap saya. Dia memang tak faham yang benda ni besar. Kau tak faham, kau cakap cakap saya lah. Tapi dia jenis orang yang dari kecil lagi tak dengar cakap. Bapak tak dengar cakap, mak cakap, semua orang tak dengar cakap, melainkan cakap dia je. Dia ni hanya ikut cakap dia. Jadi dia mana boleh ikut cakap dia. Dia memang cinta dunia, memang tak nak. Dia tak nak cakap dengan cakap saya. Kerana tak nak dengar cakap saya, rosak sampai sekarang. Saya cakap dengan dia supaya jaga sembahyang berjemaah dengan saya, dia tak nak ikut. Macam-macam helah dia supaya tak nak ikut. Saya tanya dia, mana kau pergi maghrib? Dining, makan dengan bini. Mana kau tak pergi asar? Makan dengan bini, shopping. Mana kau tak pergi ni? So bini Tuhan dia. Dia ikut cakap bini macam Yazid dulu cakap, dengar cakap bini. Jadi kalau orang dengar cakap bini, cakap bos, cakap orang ni, Tuhan bukan Allah saja. Ada banyak Tuhan ni, memang tak jadi betul lah. Jadi kamu kena cinta Allah, cinta orang yang dicintai oleh Allah. Dia tak dengar saya sebab suka saya pun tidak. Macam ni Yazid, suka saya pun tidak. Mana nak dengar cakap saya? Dia tak ikut perintah Allah. Allah kata cinta aku, cinta mereka yang ikut aku, dan cinta amal-amal yang aku cintai. Jadi orang yang dicinta Allah mesti buat amal yang Allah cinta. Kalau tak, takkan pula dia Allah cinta ni. Macam saya ni buat gas, lama dulu lagi suka buat gas. Tak ada orang kat dunia ni, saya berani cakap lah, macam saya ni tak ada. Jadi macam itu pun kamu tak tahu saya ni dicintai oleh Allah. Macam-macam tuduh saya. Tuduh saya ikut syaitan lah, ikut iblis lah, ikut jin lah, menipu lah. Saya ni mengajak orang kepada Allah. Tak mungkin saya menipu awak. Untuk apa saya nak tipu awak? Cakap saya buat Asfani tu kan, penipu dia, cakap depan saya tu. Macam itu punya orang ada kat Shah Alam tu. Kalau orang Shah Alam nak marah, cari dia. Kau lah asbab banjir kat sini. Patutnya lah. Dusta. Saya mau buat apa saya nak dusta? Saya mengajak orang kepada Allah, dipanggil dusta. Jadi kamu ni telah benci dengan orang yang dicintai oleh Allah. Dapat bala lah. Kamu kalau benci saya kat Malaysia ni, dapat bala lah. Nak? Kamu takkan dapat rahmatnya. Jadi tak faham lagi. Dan kamu kena mencintai amal yang dicintai lah. Paling dicintai adalah amal gas. Jauhlah, pergi jumpa orang, ajak yang belum Islam ucap kalimah. Itulah waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa lebih baik daripada perkataan mengajak manusia kepada Allah. Yang dah mengucap, diingatkan tentang kalimah dan diajak buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah.
baru dapat iman. Bila dapat iman, baru dapat amal saleh. Bila dapat iman dan amal saleh, baru boleh jadi orang Muslim. Wa qala innani minal muslimin. Okey.